Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada pensyarah penyela saya, Prof. Madya Dr. Muhammad Hanafi Muhammad Yassin, para pensyarah dan rakan-rakan sekalian. Saya Nur Anis Nasuha binti Ramli, A166430, akan membentangkan kajian saya yang bertajuk Penglibatan Guru dalam mengetengahkan potensi sukan murid berpengaruh khas pendengaran di sekolah. Sokma merupakan satu acara sukan yang dikhususkan bagi golongan ketidakupayaan pendengaran peringkat kebangsaan. Sokma adalah merupakan antara kejohanan beraneka sukan multi-sports competition yang telah ditubuhkan sejak tahun 1983. Manakala Deaflympic Games pula merupakan pertandingan sukan yang tertinggi dalam carta organisasi pertandingan sukan kerana ia mengumpulkan semua atlet ketidakupayaan pendengaran dari seluruh dunia untuk bertanding dalam kepelbagaian sukan. Dan Deaflympic Games ini setaraf dengan sukan Olimpik bagi individu tipikal serta Paralimpik bagi golongan orang kurang upaya fizikal, intelektual dan penglihatan. Penyataan masalah bagi kajian ini adalah: yang pertama, kurang peka akan sukan bagi golongan ketidakupayaan pendengaran. Kedua, kurang guru dalam pengkhususan pendengaran yang berkemahiran sukan. Dan kurang peluang diberikan kepada MBK pendengaran dalam acara sukan tertentu, terutama bagi MBK yang berada dalam program pendidikan khas inklusif. Kajian ini merangkumi 4 objektif yang difokuskan. Yang pertama, mengenal pasti sejauh mana pendekatan guru pendidikan khas dalam mengetengahkan potensi sukan murid berkebutuhan khas pendengaran. Seterusnya, mengenal pasti penglibatan pihak pentadbiran sekolah dalam mengetengahkan potensi sukan murid berkeperluan khas pendengaran. Mengenal pasti sukan-sukan murid berkeperluan khas pendengaran cuburi di sekolah dan mewakili sekolah ke peringkat tertinggi. Dan yang terakhir, cabaran dan halangan guru pihak pentadbiran sekolah dalam mengetengahkan potensi sukan murid berkeperluan khas pendengaran di sekolah. Kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif yang merangkumi temu bual dan pemerhatian. 4 orang responden yang terdiri daripada guru pendidikan khas pendengaran yang mengajar di kepelbagaian jenis sekolah. Sesi temu bual telah berlangsung secara atas talian dan merangkumi 2 bahagian soalan, iaitu bahagian A dan bahagian B. Dapatan dan perbincangan kajian. Pendekatan yang digunakan oleh guru dalam mengetengahkan potensi sukan MBK pendengaran adalah melalui mata pelajaran pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan serta melalui program Satu Murid Satu Sukan yang telah disarankan oleh Kementerian Belia dan Sukan dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Tujuan asal program ini adalah untuk mengurangkan kadar obesiti dalam kalangan murid di sekolah, namun secara tidak langsung telah memberi ruang kepada guru dalam mencungkil bakat dan potensi yang ada pada setiap MBK. Seterusnya, bagi peranan yang dimainkan oleh pihak pentadbiran sekolah pula adalah melalui guru kanan pentadbiran kokurikulum dan kerjasama antara guru sekolah rendah dan sekolah menengah dalam bersama-sama mengembangkan lagi potensi sukan murid berkeperluan khas pendengaran ini. Namun begitu, dalam proses mengenal pasti potensi MBK, ada segelintir ibu bapa yang tidak memberi keizinan untuk anak mereka menyertai sukan kerana risau akan keselamatan anak mereka ketika menjalani latihan serta semasa menjalani pertandingan. Selain itu, isu sekolah kurang murid juga menjadi faktor untuk guru menghantar atlet mewakili sekolah ke peringkat seterusnya. Selain itu, kekangan masa antara akademik dan sukan juga menjadi isu dalam mengetengahkan potensi sukan murid berkeperluan khas, terutama bagi murid dalam tingkatan 3 dan 5 yang bakal menghadapi peperiksaan penting. Dan yang terakhir, bagi dapatan dan perbincangan kajian adalah jenis sukan yang MBK pendengaran cenderung dan sertai sehingga ke peringkat tertinggi. Dan jenis sukan ini dipengaruhi oleh jenis sekolah, persekitaran MBK dan minat MBK melalui idola sukan masing-masing. Dan kecenderungan ini boleh berubah dari semasa ke semasa bergantung kepada persekitaran. Kesimpulannya, kajian ini dilaksanakan adalah untuk memberi pendedahan tentang strategi yang
dilaksanakan oleh guru dalam mengetengahkan potensi sukan MBK pendengaran mereka dan boleh dijadikan inspirasi kepada guru lain untuk mengenal pasti bakat dan potensi MBK masing-masing. Mata pelajaran PJPK yang sering dipandang enteng oleh sesetengah guru perlu diperkasa dalam usaha mengembangkan potensi sukan MBK pendengaran. Selain itu, pelaksanaan program Satu Murid Satu Sukan juga perlu diberikan penambahbaikan dan dilaksana sepanjang tahun bagi memastikan setiap potensi diberi peluang dan tiada MBK berpotensi dalam sukan tercicir. Hal ini kerana MBK mempunyai peluang yang masa depan yang cerah dalam bidang sukan selain bidang akademik, kerana Malaysia bukan calon-calon negara dalam menghantar atlet ketidakupayaan pendengaran mewakili Malaysia dalam acara yang paling berprestij iaitu Deaflympic Games. Sebagaimana tahun 2020, pasukan bola sepak negara telah berjaya ke Korea untuk bertanding dan diharapkan dengan kajian ini ramai guru membuka mata terutama guru dalam bidang pendidikan khas pendengaran untuk tidak mensia-siakan potensi MBK dalam sukan serta memberi peluang yang sepatutnya kepada setiap MBK menunjukkan bakat mereka bukan sahaja dalam akademik malah dalam sukan juga, kerana masa depan mereka adalah tanggungjawab guru untuk bersama-sama menyusun strategi supaya MBK pendengaran ini menjadi atlet yang disegani dan berdaya saing kelak. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih dan Assalamualaikum.